Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini saya ingin membuat penjelasan dan juga pembetulan terhadap kekeliruan daripada Al-Fadil Ustaz Husan Badaruddin. Dia menuduh dan mendakwa, menganggap orang-orang yang Wahabi ini baca kitab mazhab Syafi'i tetapi hurai mengikut fahaman Wahabi, iaitu tentang penjelasan beliau tentang berhubung dengan hukum kunui arwah. Dia kata puak-puak Wahabi ni baca kitab mazhab Syafi'i tapi hurai ikut fahaman Wahabi, tak ikut fahaman di dalam mazhab Syafi'i. Beberapa keliruan yang ditimbulkan di dalam penjelasan beliau ataupun majlis pengajian beliau, pada malam ini insya-Allah saya akan cuba memperbetulkan kesilapan tersebut. Sebelum daripada tu, saya nak ajak hadirin dan juga hadirat sekalian untuk mendengar ulasan dan juga penjelasan berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian daripada ulama dan juga disebut sebagai golongan ulama salaf ini, mereka mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak menafikan jihad bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila semalam saya baca beberapa buah kitab, ada orang rak balik. Saya tak ingat dah apa nama dia tu. Bila saya tengok balik, dia terjemah pun banyak yang salah, tak betul, dia tak faham. Lalu dia kata kesilapan itu daripada pihak saya. Di antaranya apa yang kitab yang saya baca, tafsir Qurtubi, Ghunyah yang dikarang oleh Syekh Qadir Ar-Jailani, dan juga beberapa buah kitab yang lain, termasuklah Imam Nawawi, menakalkan golongan yang mengisbatkan jihad bagi Allah. Jadi ringkasnya, saya nak ajak tuan-tuan dengar huraian orang Arab sendiri tentang ibarat-ibarat di dalam kitab Qurtubi, Ghunyah, Syarah Nawawi dan lain-lain. Okey. Tadi dia iklan, okey. Tuan-tuan tengok sendiri bagaimana orang Syekh Arab, ulama Arab menghuraikan ibarat-ibarat dalam kitab yang saya baca semalam. Sebelum kita nak hurai masalah kunui arwah. في هذا البث المباشر وإن كان ليس في وقته، لكن لا بأس أن يسمع فيما بعد، يعني الوقت التسجيل غير مناسب لبعض الناس لكونهم عندهم أعمال وما إلى ذلك، لكن لا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا انتشر الفيديو يكون هذا يعني مفيدا لكثير من الإخوة. أحبة الكرام، يعني يدور الضغط دائما وأبدا بين أهل السنة والمخالفين لهم في مسألة مهمة جدا، وهي هل يمكن أن يقال أن الله سبحانه وتعالى في جهات فوق أم لا يقال أن الله في جهات فوق؟ فبعض الناس جاءوا وفسروا الجهة بفهم فهموهم من هذه النصوص أو من كلام المتكلم ثم بنوا عليه تكفير الآخرين. Bila فمثلا إذا قال أهل السنة والجماعة, mereka faham tentang jihad yang mereka kehendaki, maknanya jihad ni maknanya suatu maknanya arah tu maknanya baharu. Bila kita kata Allah Ta'ala berjihad daripada pihak atas, Allah Ta'ala berhajat kepada baharu, sebab jihad makan adalah makhluk. Jadi Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk. Lalu mereka, ahli kalam ini, mereka mengkafirkan orang di atas kaedah yang mereka pegang. Inna Allah subhanahu wa ta'ala fi jihad fawq atau ala al-arsh, fassaru kalamahum على أنهم يقصدون أن الله سبحانه وتعالى في جهة وأن الجهة تحويه وأنه داخل هذا المكان، وكفروهم لذلك. من خلال هذه الجلسة المباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنستطلع أقوال العلماء فيما يتعلق بمسألة الجهة وأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. سنبدأ بقراءة نص من هذا الكتاب، وهو كتاب الغنية لطالبي الحق في الأخلاق والتصوف والآداب الإسلامية للشيخ عبد القادر الجيلاني.
وهذا يعتبر من أئمة التصوف، وهو حنبلي المذهب، وهو مقدس عند الصوفية، خصوصا أن هناك فرقة من فرق الصوفية تسمى القادرية نسبة إلى عبد القادر الجيلاني. نعرف هذا الرجل كان سليم العقيدة من جهة الأسماء والصفات. ماذا يقول في هذه المسألة؟ يقول في صفحة 82 في معرفة الصانع عز وجل، يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: وهو بجهة العلو مستو. بجهة العلو، وهو على العرش محتو. نعم. إذن هنا أثبت في هذا النص، وهو عبد القادر الجيلاني وهو من أئمة التصوف، أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو. إذن هذا النص الأول يلزم الصوفية الذين ينكرون أن الله سبحانه وتعالى مستو فوق عرشه وأنه ليس في جهة من الجهات. وإذا تلاحظ أنهم يدندنون دائما أن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة. وهنا عبد القادر الجيلاني يقول: وهو في جهة العلو مستو. إذن هذا النص الأول من كتاب عبد القادر الجيلاني، وهو كتاب الغنية. وهذا لازم للصوفية والأشاعرة. ولهذا تجدهم لا يتكلمون على عبد القادر الجيلاني، وإنما يركزون على ابن تيمية وعلى الوهابيين فقط من أجل الإسقاط. أما أنهم يتكلمون على هذا عبد القادر الجيلاني لا يتكلمون عليه أبدا، ولا يشيرون إليه أنه يقول بإثبات الجهة. هذا معنى تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآية الفرقان، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي. هذا المشهور بتفسير القرطبي. تفسير القرطبي مشهور بتفسير القرطبي. لما يأتي في تفسير سورة الأعراف وهو يفسر قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش، ماذا يقول القرطبي في هذه الآية الكريمة؟ يقول: وقد كان السلف الأول. لاحظ هذه العبارة اللي مخطوط عليه بالخط الأصفر، هذه مهمة جدا. طبعا القرطبي هذا الذي هو متوفى سنة 672، يعني هذا قبل ابن تيمية، من حيث أنه جاء متقدما على ابن تيمية، حتى ما يقال أنه تأثر بابن تيمية. قال: وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله. ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة. هذا الكلام من القرطبي كلام مهم جدا جدا جدا، ولو لم نقرأ إلا هذا النص لكان فيه كفاية، حيث أن فيه أمور كثيرة جدا. الأمر الأول أنه ينسب إلى السلف الصالح كلهم، يعني إجماع السلف الصالح. قال: وكان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة، ما كانوا يقول أن الله ليس في جهة، ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة، يعني هذا إجماع بإثباتها لله تعالى. ليس المعنى أنهم لا ينفون فقط، بل يثبتونها أيضا لله عز وجل بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله. هذه المسألة الأولى. قال: ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش على عرشه حقيقة. إذن هنا مسألة مهمة، وهي كلمة الحقيقة بعد كلمة استوى على العرش، أي أن هذا الاستواء ليس مجازيا، بل هو استواء حقيقي. وكلمة حقيقي ليس المعنى أنه تشبيه لاستواء الله باستواء المخلوق، حاشا لله، وإنما هذا نفي للمجاز، يعني رد على الذين يقولون على أن استواء الله سبحانه وتعالى العرش استواء مجازيا. لا، بل هو استواء حقيقي ليس مثل استواء المخلوقين. إذن هذا النص فيه إثبات أن هذا القول الذي يقول بإثبات الجهة فوق لله سبحانه وتعالى هو قول السلف الصالح جميعا، وهو إجماع السلف الصالح، ولم ينكروه، وأنه سبحانه وتعالى مستوي على العرش حقيقة. هذا النص رقم 2. تعال معنا إلى كلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. هذا شرح صحيح مسلم بشرح الإمام محي الدين النووي. ماذا يقول الإمام النووي هنا ناقلا عن القاضي عياض في المفهم شرح صحيح مسلم؟ يقول هنا في نص مهم جدا، يتكلم على شرح حديث أين الله. هنا حديث أين الله، حديث الجارية المشهور بحديث الجارية. يقول: قال القاضي عياض، هنا كلام مهم جدا: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم
ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند الجميع. طيب ما هو الذي ليس على ظاهره؟ اسمع، يقول فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين، هذه العبارة الصفراء هي المهمة. يقول فمن قال بإثبات جهة فوق، من هو؟ قال من غير تحديد، أيوه جميل، ولا تكييف من المحدثين. إذن هناك من يثبت جهة الفوقية لله سبحانه وتعالى والفقهاء من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. إيش تأولوا قول الله آمنتم في السماء أي على السماء، في السماء أي على السماء. وهذا كلام واضح، حيث أن كلمة آمنتم من في السماء ليس المعنى ظاهري أن الله داخل السماء، بل بمعنى على السماء. هنا يقول القاضي عياض كما نقل عنه النووي أن هذه الآية الكريمة منهم من تأول أن معنى آمنتم من في السماء يعني بمعنى على السماء. من هم يا قاضي عياض الذي نقل كلامه النووي؟ قال فمن تأول بإثبات، فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين. إذن هناك كثير من المحدثين، بل المحدثون هنا يعني مقابلهم ليس هناك أحد من المحدثين، من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. هناك كثير من المتكلمين أثبتوا جهات فوق لله عز وجل، وكثير من الفقهاء أثبتوا جهات لله فوق لله سبحانه، والمحدثين أثبتوا جهات فوق لله سبحانه. Okey, kita dengarlah sebahagiannya. Panjang dia syarah ni. Jadi saya alhamdulillah saya dah post dalam Facebook. Tuan-tuan boleh tengok keseluruhan ceramah dia. Dia telah membuka beberapa buah kitab, termasuklah kitab yang saya baca semalam. Maka sebahagian daripada ulama menisbatkan jihah bagi Allah. Sebab apa? Bagi mereka, ulama-ulama salaf, atas daripada arash itu, kalau disebut jihah ataupun tidak, makan ataupun tidak, dia bukan makhluk. Sebab tu saya dah bahas banyak kali dalam isu ini, yakni dipanggil amrun i'tibari. Benda yang ada di dalam pemikiran kita tetapi tak boleh dijelmakan di sudut zahirnya. Tak apa, yang tu tuan-tuan boleh rojak baliklah perbahasan Syekh ni tentang sebahagian ulama mengisbatkan jihah. Sebab saya jawab ni ada sebab orang kata saya baca salah, terjemah salah. Ini orang Arab sendiri yang menghuraikan ibarat-ibarat tersebut. Okey, kita terus masuk kepada isu yang nak dibincangkan pada malam ini. Makruh yang disebut oleh Ustaz Husan Badaruddin terbahagi kepada dua, makruh tanzih dan juga tahrim. Memanglah ulama-ulama Syafi'i mengatakan dan berpendapat kunuyah arwah itu adalah makruh tanzih. Makruh ni maknanya sesuatu perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Perkara yang diperintahkan supaya kita tinggalkan iaitu haram dan makruh. Yang disuruh kita buat wajib dan juga sunat. Walaupun makruh tanzih, tetapi tetap perkara itu dibenci oleh agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya, dia telah melakukan kesilapan di dalam memahami pendapat ataupun perkataan Imam Syafi'i bahawa bid'ah terbahagi kepada dua. Jadi kita tengok di dalam Tahzib Asma' wal Lughat. Ustaz Usam boleh rojak kitab ini. Apakah yang dimaksudkan bid'ah oleh Imam Syafi'i? Bid'ah yang mahmudah. Jadi kalau tak baca kita tak tahulah. Kita duk ingat, oh ada rupanya bid'ah hasanah. Cuba kita tengok apakah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Sebab bila kita nakalkan pendapat Imam Syafi'i ataupun mana-mana imam, kita kena faham apa maksudnya. Di dalam Tahzib Asma' wal Lughat yang dikarang oleh Imam Nawawi, pada muka surat 38. Perbahasan bid'ah ini bermula daripada muka surat 36, 37 dan 38. Lalu Imam Nawawi menakalkan pula pendapat Imam Baihaqi. Warawa Baihaqi bi isnadihi fi manaqib Syafi'i. Telah meriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanadnya pada manaqib Imam Syafi'i an Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala, daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata, al-muhdatsatu minal umuri darbani. Perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini terbahagi kepada dua.
ahaduhuma ma uhditha mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadhihi al-bid'atu ad-dalalah. Sesuatu yang diada-adakan di dalam agama, dia cerita dua perkara yang bertentangan dengan Quran, hadis, asar sahabat dan juga ijma'. Ini adalah bid'ah yang dalalah. Okey, yang tu yang bid'ah yang sesat. Apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah mahmudah? Bid'ah yang terpuji oleh Imam Syafi'i. Yang ni banyak orang keliru. Dia bukan isu yang berkaitan dengan masalah mengada-ngadakan menambah suatu amalan ataupun ibadat baru. Kita tengok di sini. Dia kata apa? As-sani ma uhditha minal khairi. Sesuatu yang kedua, sesuatu yang diada-adakan di dalam agama ini daripada kebaikan, la khilafa fihi liwahidin minal ulama'i. Tidak ada khilaf padanya daripada mana-mana orang daripada kalangan ulama. Wa hadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah. Ini adalah suatu bid'ah, perkara yang diada-adakan yang tidak dikeji. Kalau sekiranya perkara itu tidak khilaf, maknanya semua ulama kata bagus, baik perkara itu. Wa qad qala Umar. Lalu dia mengambil pendapat ataupun menakalkan perkataan Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika menghimpunkan orang di zaman dia sembahyang tarawih berjemaah. Tengok dia kata apa? Fi qiyam syahri Ramadhan. Pada qiyam bulan Ramadan. Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini. Kita tengok. Sebab apa? Asal hukum tentang sembahyang tarawih itu memang ada di zaman Nabi. Cuma tidak disembahyang secara berjemaah, satu jemaah. Ada beberapa orang, beberapa kelompok sembahyang. Tidak disatukan sebagai di dalam satu jemaah. Jadi Sayyidina Umar ni di zaman ni dipanggil semua, dia lantik seorang imam lalu sembahyang. Lalu dia kata sebaik-baik bid'ah ini. Jadi kita tengok. Bid'ah yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar itu bukan suatu rekaan yang baru, kerana sembahyang tarawih telah wujud di zaman Nabi SAW. Bahkan disambung oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Maknanya dia kata tentang sembahyang tarawih dihimpunkan di dalam satu jemaah, bukan mencipta satu ibadat baru, dia kumpulkan satu jemaah. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i bid'ah yang mahmudah, yang terpuji. Ya'ni annaha muhdatsatun lam takun. Maka tidak berlaku sebelum ini. Maknanya menghimpunkan di atas satu jamaah. Wa idza kanat laisa fiha rudda lima madha. Kalau bukan masalah perkara ini, dia kata bukan maknanya yang merupakan bid'ah yang ada asalnya, maka ditolak. Maka ditolak. Contohnya kita kata membuat satu ciptaan ibadat baru. Ibadat itu memang tak ada di zaman Nabi. Nabi tak pernah buat, para sahabat pun tak pernah buat. Dia kata ditolak. Wa hadza akhiru kalami Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Inilah akhir perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu an. Bukan yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i ini mencipta ataupun buat ibadat baru. Sebagaimana yang difahami oleh Ustaz Husam. Salah tu. Dia kena faham yang dimaksudkan dengan bid'ah yang mahmudah itu, bid'ah tu di sudut lughawi saja. Sebagaimana yang dibahaskan oleh Imam Nawawi juga. Imam Nawawi saya dah baca panjang, malah nak urai panjang-panjang malam ni. Tahzib Asma' wal Lughat. Yang dikatakan bid'ah tu terbahagi kepada wajibnya, sunat, haram, makruh, harus. Semua dibagi itu bukan dalam bentuk mencipta ataupun mengada-ngadakan suatu ibadat baru. Tak ada. Perkara itu juga telah diulas oleh Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Al-Bid'ahul Munkarah. Yang ulama kata bid'ah itu terbahagi kepada beberapa perkara itu menjurus kepada bid'ah di sudut lughawi, bukan bid'ah di sudut maknanya istilahi. Okey. Lalu kita tengok ibarat kitab yang dibaca oleh Al-Fadil Ustaz Husam Badaruddin, iaitu Bughyatut Tullab. Dia kata kalau nak faham mazhab Syafi'i, kita baca kitab mazhab Syafi'i, kena faham mengikut apa yang difahami oleh ulama-ulama Syafi'i. Okey, kita tengok. Kerana Syekh Daud Fatani ini bermazhab Syafi'i. Pada muka surat 23 juzuk yang kedua.
pada muka surat 33, pada muka surat 33 juzuk yang kedua. Dan makruh lagi bid'ah bagi orang yang kematian, maknanya keluarga si mati, memperbuat makanan, menserukan, maknanya panggil orang, buat makanan lalu panggil orang. Dalam bahasa kita sekarang ni kita panggil buat kenduri arwah. Maknanya buat makanan, seru, kita panggil orang. Menserukan segala manusia atas memakan dia, memakan makanan yang kita buat, iaitu kenduri yang kita buat, dahulu daripada menanam dia, maknanya sebelum tanam mayat. Mayat duk ada atas rumah lagi, buat kenduri, buat makanan, buat jamuan. Dan kemudian daripadanya selepas ditanam. Tengok ibarat kita tu jelas, sama ada sebelum tanam mayat ataupun selepas tanam mayat. Seperti yang telah diadatkan kebanyakan manusia. Ini dah jadi adat, termasuklah zaman kita sekarang. Cuma Al-Fadil Ustaz Husam ni dia salah faham. Dia salah faham ibarat ayat kitab ini. Dia kata itu kalau mewajibkan, tak ada seorang mana-mana ulama pun mewajibkan. Dia kata kalau ada masyarakat yang mewajibkan, itu baru jadi salah, baru tak boleh. Ini dia kata ayat dalam ni tidak ada ibarat mewajibkan. Dia kata perkara ini telah diadatkan. Seperti yang telah diadatkan. Apa maksud diadatkan? Yang telah menjadi kebiasaan orang. Bila mati buat kenduri arwah, mati kenduri arwah, mati kenduri arwah. Hukum dia makruh. Makruh ni dia tak dapat pahala. Makruh dia tidak dapat pahala. Maka makruh juga suatu perkara yang dilarang selain daripada haram. Yang dilarang haram dan juga makruh, yang disuruh wajib dan juga sunat. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah. Istilah bid'ah ini bukan disebut oleh golongan yang dikatakan sebagai Wahabi, tapi Syekh Daud Patani sebut. Dia kata demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala orang yang diserukan dia. Maknanya orang yang dipanggil, orang yang dijemput, orang masjid, orang surau kan. Orang masjid, orang surau yang dipanggil pun makruh juga, tak dapat pahala pergi. Memperkenankan seruannya, yang buat kenduri tak dapat pahala, walaupun kata niat nak bagi orang makan. Begitu juga orang yang perkenan, memperkenankan seruannya, maknanya orang yang hadir jemputan. Apa salahnya niat baik? Itu niat masalah lain. Sebab tu ibadat ni, sesuatu perkara yang nak dikira sebagai ibadat ada 3. Bacalah banyak kitab-kitab kan. Di antaranya kitab Khus Aqidatak dan beberapa buah kitab yang lain. Pertamanya beriman, yang keduanya ikhlas, yang ketiganya muwafaqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadat tu mesti sesuai dengan apa yang Nabi buat. Jadi ulama ambil kesimpulan daripada mana? Ibadat, syarat nak terima ibadat ni ada 3. Dalam Al-Quran ada sebut innallazina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Maknanya kena beriman dulu sebelum kita nak melakukan sesuatu amalan yang soleh. Yang keduanya kena ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintahkan melainkan melakukan ibadat dengan tulus ikhlas kepada Allah. Syarat yang kedua ikhlas. Syarat yang ketiga mesti sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kerana man amila amalan falaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu amalan, yang amalan itu kami tak buat, iaitu Rasulullah dan para sahabat, maka amalan itu ditolak. Okey, itu dalam Bugyatul Tullab. Kalau kita baca di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi pula. Jadi Ustaz Usam kata kalau nak faham kitab Bughiyah ni, kena gilah tanya orang pondok, baru kita boleh faham. Jadi secara kebetulan memang saya ni pelajar pondok. Kitab ni pun saya dah belajar. Jadi macam mana kita nak faham ibarat-ibarat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi? Adakah perlu kita pergi jumpa Imam Nawawi? Imam Nawawi pun dah tak ada. Macam mana? Dia letak syarat macam tu. Nak faham kitab sesuatu masalah yang dibentangkan oleh pengarang tu, sama ada jumpa maknanya pengarang dia, atau pergi jumpa orang-orang yang hanya orang-orang yang tertentu memahami ibarat-ibarat kitab. Contohnya orang pondok. Tak. Sebab itu kita disuruh mempelajari maknanya hukum agama ini melalui ilmu-ilmu alat dulu. Kerana semua kitab-kitab ni takkan semua kita nak menadah. Ada kitab yang menjadi maknanya kitab kita belajar, kita bertalaki dengan guru-guru. Dan ada kitab yang merupakan kitab rujukan, yang tu tak perlu berguru.
setelah kita dapat menguasai ilmu-ilmu alat dipanggil. Jadi kita boleh rojak sendiri dan kita boleh faham. Kalau ada juga ibarat-ibarat yang susah, barulah kita boleh rojak kepada mana-mana guru. Kita tengok apa yang telah dikemukakan oleh Imam Nawawi di dalam mazhab Syafi'i, lebih kurang sama juga sebagaimana yang disebut oleh Daud Fatani di dalam kitab Bughyatul Tullab. Dia kata pada muka surat 282 jilid yang kelima, Majmu' Imam Nawawi jilid yang kelima, muka surat 282. Wa amma islahu ahli al-mayyiti ta'aman. Adapun mengadakan oleh keluarga si mati akan makanan. Wa jama'an nas 'alaihi, dan menghimpun manusia atasnya, atas makanan tadi. Falam yunqal fihi syai'un, tidak dinakalkan padanya sesuatu. Maknanya tidak dinakalkan perkara ini dilakukan oleh sahabat, oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Maknanya ulama-ulama yang terdahulu tidak melakukannya. Wa huwa bid'atun ghairu mustahabbah, iaitu perkara yang bid'ah yang tidak disunatkan. Maka kunui arwah itu tidak sunat. Hukum mengatakan buat kunui arwah itu tidak sunat bukan daripada golongan yang disebut sebagai Wahabi. Ini di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, dia kata tidak disunatkan, tak dapat pahala lah, tak sunat. Orang kata apa masalah ni benda baik? Benda baik tu mesti ada 3 perkara tadi, barulah boleh dianggap sebagai ibadat. Benda tu beriman, ikhlas dan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Wa hadza kalamu sahibi Syamili. Jadi Imam Nawawi kata ini kalam pengarang kitab, iaitu Sahib Asy-Syamili, pengarang kitab Asy-Syamil. Wa yastadillu li hadza, Sahib Syamil ini, pengarang kitab Syamil ini, menakalkan, berdalilkan dengan hadis Jarir, bihadis Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala kunna na'udul istima'a. Jarir kata sesungguhnya kami menganggap berhimpun ila ahlil mayyiti, kepada keluarga si mati, wasani'ati ta'ami, dan membuat makanan, ba'da dafnihi, selepas pengemumiannya, selepas ditanam akan mayat, minan niyaha, adalah sebahagian daripada ratapan. Kan ratapan itu ditegah, dilarang. Buat kunui arwah pun sebahagian daripada ratapan. Kalau kita baca di dalam kitab Raddul Mukhtar di dalam mazhab Hanafi, di dalam mazhab Hanafi, tadi dalam mazhab Syafi'i, jilid yang kedua, dia kata wa aidan, jilid yang kedua, wa qala aidan yukrahu ittikhadhu ad-diyafah min at-ta'ami min ahli al-mayyiti. Dimakruhkan, dia kata di sini, membuat makanan, membuat jamuan daripada makanan daripada keluarga si mati, li'annahu syuri'a fis surur la fis syurur. Maka dilakukan itu untuk keseronokan. Nampak? Buat kenduri untuk seronok, sedangkan dalam majlis kematian orang sedih. Maknanya keluarga si mati makruh buat. Yang sunatnya siapa buat? Jiran keluarga, maknanya jiran kepada keluarga si mati. Sebab ada hadis kan? Hadis apa dia yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi umpamanya, oleh Imam Muslim umpamanya, Imam Bukhari. Di dalam hadis tersebut menyebut isna'u ta'aman li ali Ja'farin fa innahu qad ja'ahum amrun ma yashghaluhum. Bila seorang sahabat yang dikenali dengan Ja'far bin Abi Talib mati di dalam syahid di dalam peperangan Mu'tah, Rasulullah pergi ke rumah keluarga dia, beritahu kepada anak isteri dia bahawa Ja'far telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah panggil sahabat-sahabat dia. Rasulullah kata isna'u ta'aman li ali Ja'farin fa innahu qad ja'ahum amrun ma yashghaluhum. Buatlah makanan kepada keluarga Ja'far bin Abi Talib, kerana mereka telah ditimpa musibah, kesedihan, kematian, kehilangan orang yang dikasihi. Tiba-tiba dia nak kena buat makanan pula untuk orang yang datang.
Itu sebab tu dia agama menegah, melarang. Lalu ambil daripada hadis ni. Dia kata apa tadi? Okey. Wahya bid'atun mustaqbahah. Ini adalah merupakan, dia kata, iaitu bid'ah yang dikeji. Di bid'ah yang dikeji. Tengok dalam semua mazhab kata buat kenduri arwah ni bid'ah yang dikeji. Dalam semua mazhab. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Nanti kita baca semua kitab-kitab yang mewakili semua mazhab yang 4. Warawa Imamul Ahmad wa Ibnu Majah bi isnadin sahihin an Jarir ibn Abdullah qala kunna na'udu istima'a ila ahli al-mayyiti wa san'ihim at-ta'ama minan niyahah. Semua ulama-ulama ni dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, semua ambil dalil hadis ni. Maknanya sunat keluarga jiran kepada keluarga si mati itu buat makanan bukan daripada keluarga si mati. Ni dua kitab lah. Ini dalam mazhab Hanafi. Tadi dalam mazhab Syafi'i. Kita tengok pula di dalam Mughni Ibnu Qudamah, di dalam mazhab Hambali. Mughni yang dikarang oleh Ibnu Qudamah di dalam mazhab Hambali. Dia kata, fa amma sana'u ahli al-mayyiti ta'ama lin-nasi fa makruhun. Adapun membuat makanan oleh keluarga si mati bagi manusia adalah makruh. Lianna fihi ziyadatun ala musibatihim wa syughlan lahum ila syughlihim wa tashabbuhan bi san'i ahli al-jahiliyah. Dia kata makruh. Cuma Ibnu Qudamah ini di dalam Mughni dia tambah lagi. Dia kata makruh kerana padanya menambahkan musibah kepada keluarga si mati. Dahlah susah, sedih, kehilangan orang yang dikasihi, mungkin tempat bergantung, ketua keluarga, umpamanya ayah meninggal dunia. Jadi sedihlah ahli keluarga. Bila nak buat kenduri ni, bertambah sedihlah. Kelang kabut nak pergi beli barang, kadang-kadang duit pun tak ada nak buat kenduri. Orang masjid, orang surau ni jenis syuru je, jenis lapor semua. Pantang jemput semua pergi. Kalau ada mati, tak buat kenduri, dia duduk bertanya, bersembang sesama dia. Malam ni tak ada makan ke? Tak ada makan free ke? Jadi ini satu kesulitan kepada keluarga si mati. Dia kata menambah atas musibah. Wa syughlan lahum. Menambahkan kesibukan. Bertambah sedih. Sebab nak kena buat makanan ni. Lepas tu bertambah sibuk. Nak uruskan kematian ni bukan senang. Nak beli kain kafan, nak gali kuburnya. Lepas tu nak memandikan jenazahnya. Nak beritahu saudara mara. Sibuk kan? Beritahu jiran tetangga. Persiapan untuk menguruskan jenazah ni makan masa, memerlukan keuangan, dalam keadaan sedih, badan berpenat. Sebab saya pun pernah lah berlaku beberapa kematian kepada keluarga saya ni. Pertama tersedih sudah tentu, sibuk, tak ada rehat, letih, tiba-tiba nak kena buat kenduri pula. Cuba bayang. Jadi Ibnu Qudamah kata menambahkan penderitaan, kesusahan, kesulitan dan juga kesibukan. Wa syughlan lahum ila syughlihim wa tashabbuhan bi san'i ahli al-jahiliyah. Menyerupai perbuatan orang jahiliyah. Kenduri arwah ini adalah tasyabuh, penyerupaan perbuatan orang jahiliyah. Orang jahiliyah bila mati buat kenduri, bila mati buat kenduri, buat mati bila kenduri. Jadi bila mereka dah masuk Islam, sebahagian daripada orang jahiliyah ni, itulah yang Rasulullah sebut. Mereka nak buat jugalah sebagaimana amalan-amalan yang pernah mereka lakukan pada zaman jahiliyah. Rasulullah larang. Sebab tu dah datangnya hadis Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'farin fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum. Buatlah makanan untuk keluarga si mati. Bukan orang keluarga si mati yang membuat makanan untuk jiran tetangga. Itu hukumnya makruh. Ini dikata apa? Menyerupai perbuatan orang jahiliyah. Okey, 3 mazhab dah. Majmu' mazhab Syafi'i, Radul Mukhtar mazhab Hanafi, Mughni mazhab Hambali. Kita baca ringkas-ringkas semua dalam semua mazhab makruh. Fiqhul Maliki Al-Muyassar yang dikarang oleh Dr. Wabah Zuhaili. Kita tengok pula. Dia kata wa amma, ayat lebih kurang ya.
Wa amma sun'u ahlil mayyit ahlil baiti. Tadi ahlil mayyiti, ini ahlil baiti pula. Ada pun membuat makanan oleh keluarga, oleh ahli keluarga, yakni keluarga si matilah. Ta'aman linnasi, makanan untuk manusia, fa makruhun wa bid'atun. Bid'ah ini bukan suatu kalimah, suatu perkataan yang ditimbulkan oleh golongan yang disebut sebagai Wahabi. Tak, semua ulama sebut bila buat kenduri arwah ni adalah bid'ah, adalah makruh lagi bid'ah. La aslalaha, tidak ada asal daripada agama. Tidak ada asal di dalam agama. Lianna fihi dia kata kerana bahawasanya ziyadatan ala musibatihim, adalah tambahan kepada musibah mereka. Wa syughlan lahum ila syughlihim, kesibukan di atas kesibukan. Maknanya selepas satu sibuk, lepas satu kena buat ni, termasuklah kena buat makanan. Selepas satu. Wa tashabbuhan bi sani' ahli jahiliyah. Dia pun kata juga adalah menyerupakan perbuatan orang jahiliyah. Jadi kesimpulannya, kenduri arwah ini adalah makruh di dalam semua mazhab. Saya baca ringkas-ringkas saja sebab dah banyak dah bentang ulang benda yang sama je. Kenduri arwah ni makruh di dalam semua mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Bukan daripada golongan yang dituduh sebagai Wahabi. Adapun golongan yang dituduh sebagai Wahabi, mereka hanya baca je. Mereka hanya menakalkan sahaja pendapat-pendapat ulama yang ada di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama di dalam semua mazhab. Jadi minta ustaz-ustaz tarik balik. Jangan tuduh orang Wahabi. Dan kena belajar betul-betul dulu kaedah memahami ibarat kitab, sama ada kitab Jawi ataupun kitab Arab, baru kita dapat faham dengan baik. Jangan kita baca 2-3 perkataan, inilah Wahabi, kita sendiri tak faham, lalu kita letakkan ban kepada Wahabi. Sekarang ni cukup seronok gairah orang melabelkan suatu golongan sunnah ini sebagai Wahabi. Bila buat bercanggah dengan perbuatan mereka ataupun tegur perbuatan-perbuatan khurafat mereka, perbuatan-perbuatan bid'ah mereka, penyelewengan mereka terus cok Wahabi. Ini salah satu cara yang cukup licik untuk menjatuhkan orang. Mereka tidak mampu berhujah berdasarkan kepada dalil dan fakta. Sebab itu banyak menuduh golongan-golongan tentu ni banyak fitnah. Orang tak kata, mereka kata orang kata. Banyak menuduh. Yang ke seterusnya, ulama kata. Ulama mana kata? Ulama nu kata, Tok Guru nu kata. Ulama mana? Sebut kita apa, mazhab apa, siapa pengarangnya. Kalau kita nak menakalkan sesuatu pendapat ulama yang menyokong pendirian kita. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.